Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama Cikgu Aida untuk belajar topik wang. Okey, untuk kali ini kita akan belajar subtopik tambah nilai wang. Okey, murid-murid perhatikan dialog yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Saya hanya layak membuat pinjaman sebanyak RM250,000. Saya boleh memohon pinjaman RM100,000 lagi supaya kita boleh membeli rumah ini. Okey, tawaran hebat harga bermula dari RM350,000. Okey, bermaksud rumah tu bernilai dari harga RM350,000. Okey, kemudian kita perhatikan soalan. Berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu? Okey, bila melibatkan perkataan jumlah, kebanyakannya murid-murid dah tahu kan? Bila melibatkan perkataan jumlah, operasi apa yang terlibat? Operasi tambah. Jadi, kita perhatikan ada berapa nilai dalam dialog tersebut. Ada dua iaitu RM250,000. Yang kedua, RM100,000. Jadi, apabila melibatkan operasi tambah, kita hanya susun dalam bentuk lazim. Okey. Tulis dulu nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama adalah RM250,000. Okey. Untuk nombor yang kedua, macam biasa murid-murid masih ingat kan? Untuk susun bentuk lazim, pastikan nilai tempat dia sama. Okey, kita tulis dulu RM. Okey, susun daripada belakang untuk RM100,000. Kita mulakan dengan rumah sa. Okey, sifar, 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 1. Okey, jangan lupa kita letak simbol tambah. Okey, buat dalam bentuk lazim. Kita gariskan untuk cari jawapan. Okey, kita mulakan dengan rumah sa. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. Okey, murid-murid dah tahu kan? Sifar tambah sifar mestilah sifar. 5 tambah sifar, 5. 3 tambah 1, 3. Okey. Barulah kita dapat jawapan dia. Jumlah pinjaman yang diperlukan oleh keluarga itu ialah RM350,000. Okey. Boleh faham contoh yang pertama? Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Okey. Yang ni dalam bentuk jadual. Okey, murid-murid nampak kan? Jenis atau kos rawatan minimum, maksimum. Minimum ni adalah kos yang paling rendah. Maksimum ni adalah kos yang paling tinggi ataupun mahal. Okey, kita tengok contoh dia, soalan dia. Berpandukan jadual, berapakah jumlah kos maksimum yang jika seorang dermawan ingin menanggung setiap satu rawatan pintasan jantung, pembedahan jantung terbuka dan juga kanser. Okey, bermaksud jumlah. Kita nampak kan? Kita garis dulu. Kata kunci dia adalah jumlah. Okey, jumlah. Jumlah ni kita dah tahu. Mestinya operasi tambah berdasarkan soalan inilah. Okey, jumlah apa yang dia tanggung? Kita tengok yang pertama. Rawatan pintasan jantung. Okey, yang ni pun dia tanggung. Kemudian pembedahan jantung terbuka. Yang ni pun dia tanggung. Kemudian yang 3 adalah kanser. Murid-murid kena perhatikan betul-betul berdasarkan soalan. Bermaksud dia tak buat kos. Dia tak nak derma untuk pemindahan jantung. Kadang-kadang murid-murid tersilap. Dia mesti tambah ke semua yang ditunjukkan dalam jadual. Sepatutnya kita perhatikan dulu soalan yang ditanya sahaja. Okey, jadi bila kita dah tahu jumlah, bermaksud pintasan jantung maksimum. Bukan minimum. Dia hanya untuk maksimum yang ni.
adalah maksimum. Okey, yang kos yang paling mahal lah. Yang pertama RM60,000 tambah RM60,000 tambah RM150,000. Okey, untuk operasi tambah, boleh tak kita nak tambah semua sekaligus? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Operasi tambah ni nilai dia semakin bertambah. Kalau operasi tolak, kita tak boleh nak tolak 3 nombor terus. Sebab bila kita pinjam kadang-kadang tak cukup. Sebab itulah operasi tolak, kita hanya tolak 2 nombor, kemudian dapat jawapan, baru kita tolak lagi nombor yang ketiga. Okey, kita susun nombor yang diberi dalam bentuk lazim. Okey, RM. Okey, RM60,000. Okey, nampak ni, yang ni ada 5 digit. Okey, yang ni ada 6 digit. Jadi murid-murid kena perhatikan berapa digit pada setiap nombor. Jadi kita kena buat RM60,000. Okey, yang kedua pun sama. RM60,000. Okey, untuk nombor yang ketiga, okey, kita susun mengikut nilai tempat dia. Sifar, 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 5, 1. Barulah kita buat simbol tambah. Okey. Dah boleh selesaikan dalam bentuk lazim. Okey, kita perhatikan mesti mula daripada rumah besar. Okey, sifar tambah sifar tambah sifar. Murid-murid dah sedia maklum sifar. Yang ni pun sama sifar. Yang ni pun sama sifar. Yang ni pun sama sifar. Okey, kemudian kita pergi kepada rumah apa tu? Ni rumah apa ni? Ingat balik. 10,000. Okey, 6 tambah 6, 12. 12 tambah 5, 17. Okey, 7 dekat bawah. Okey, bila nombor 17, murid-murid kena ingatlah. Jangan tulis 15 dekat bawah terus. Sebab apa? Depan dia masih lagi ada nombor. Okey, yang rumah besar ni kita kekal dekat bawah. Yang satu ni kita pindah sebelah. Tulis kecil je, tak perlu tulis besar. Barulah kita tambah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dapatlah nilai kos maksimum seorang dermawan yang perlu bagi. Dia ingin sumbang kepada seseorang. Okey, berapa nilai dia? 200. Jangan baca RM ya. Bila kita baca wang, jangan baca RM RM270,000. Salah. RM tu hanya menunjukkan simbol ataupun nilai wang sahaja untuk bezakan dengan nombor-nombor yang lain. Jadi kita baca RM270,000. Okey, boleh faham tak contoh yang kedua? Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, untuk contoh yang ketiga, sama juga tambah 3 nombor. Cuma yang beza dia, soalan ni melibatkan rumah sen. Untuk kali ni ada rumah sen. Mana-mana nombor wang kan, dalam bentuk wang. Kalau dia nombor bulat tak ada sen, kita boleh hadirkan rumah sen dengan hanya tambah titik, perpuluhan, lepas tu kemudian letak sifar 2 kali. Okey, boleh faham? Sebab apa? Untuk sen, kita hanya boleh tambah. Rumah sen ni hanya ada 2 tempat perpuluhan. Okey, kita susun nombor yang pertama. Okey, murid-murid perhatikan. Nombor pertama ni ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kan? Okey, nombor yang kedua ada 8. Nombor yang ketiga pun ada 8. Jadi pastikan cara susun bentuk lazim mesti betul lah. Kita mulakan dengan 4, 3, 0, 2, 6, perpuluhan 7, sifar. Okey, susun dulu. RM boleh letak kemudian. Okey, samakan 4, 5, sifar 3, 1, sifar 5, 1. Okey, untuk nombor yang ketiga, sifar 2. Ingat ya, bila melibatkan ada nombor titik perpuluhan, mestilah selaju. Tak boleh ke tepi, ke tengah. Mestilah
titik perpuluhan tu mesti berada pada lajur yang sama. Okey. Lepas tu 0, 6, 0, 7, 8, 3. Barulah kita letak simbol RM dekat depan. Barulah bentuk lazim kita tulis ni nampak kemas. Okey. Buat bentuk lazim. Okey, gariskan guna pembaris lah. Okey. Dan kita kena selesaikan operasi tambah. Bila nak selesaikan operasi tambah, murid-murid kena ingat lah. Mesti bila dah ada rumah sen, kita mulakan dengan rumah sen dulu. Okey, 0 tambah 5 tambah 0 sama dengan 5. Okey, 7 tambah 4, 11. 11 tambah 2, 13. Okey, letak nombor 3 kat bawah. 1 pindah dekat depan dia. Kecil je, tak perlu tulis besar. Besar. Ingatlah, bila nombor melibatkan perpuluhan, titik perpuluhan pun kita salin balik. Mesti dalam satu lajur. Okey, 1 tambah 6, 7. 7 tambah 0 tambah 0, 7. Jawapan dia. Okey, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 6, 11. Bila 11, jangan tulis terus 11. Sebab apa? Dekat depan dia masih lagi ada nombor. Okey, 11 bermaksud 1 dekat bawah, 1 dekat atas. 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Okey, kita teruskan dengan sebelah dia. 3 tambah 0 tambah 7, 10. Okey, 1 dekat atas. Okey, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 8, 18. Bila 18, rumah sah dia adalah 8. Rumah puluh dia pindah dekat sebelah. 1 kan? Okey, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Kita tulis nombor 5. Okey, jangan lupa tulis RM untuk menunjukkan ini adalah wang. Okey, jawapan dia berapa? Jawapan dia RM580,217.35 sen. Boleh faham? Bila dah ada simbol RM dekat depan, kan? Dekat rumah sen ni jangan kita tulis 35 sen. Tak perlu tulis sen dah sebab kita dah ada simbol RM. Okey, boleh ingat murid-murid? Okey. Tengok ni, kita tengok tips dekat sebelah. Tambah sen dahulu, kemudian tambah ringgit. Dia dah bagi tahu dah. Kena tambah sen dahulu, kemudian baru tambah ringgit. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey. Okey, yang ni RM246,750 tambah berapa? Tambah berapa sama dengan RM610,525. Biasanya kita cari jawapan. Untuk soalan ni dinamakan anu dalam penambahan. Anu dalam penambahan. Anu dalam penambahan. Sebab apa? Kita kena cari soalan yang tak lengkap tapi diberi jawapan. Tengok contoh mudah. Kalau nak tahu soalan yang macam ni, bila nak cari soalan yang tak lengkap, kita kena ingat balik. Kalau kita guna nombor kecil, sepatutnya soalan ni kena selesaikan macam mana. Okey, contoh dia bagi 4 tambah berapa? Sama dengan 11. Kalau kita congak, kita dah tahu 4 tambah 7. Okay, macam mana kita nak tahu jawapan dia 7? Sebenarnya, kita ambil jawapan, kita tolak dengan soalan dekat depan. Barulah kita dapat 7. Sama juga dengan soalan yang macam ni. Cuma beza dia nombor dia semakin besar. Jadi kita boleh ingat balik lah. Bila guna nombor kecil, kita kena buat jawapan tolak dengan soalan. Barulah dapat nombor yang satu lagi. Jadi kita salin balik nombor yang pertama ke jawapan dulu. Ambil jawapan dulu. Sebab apa? Bila kita nak tolak 600,000 ni kan.
barulah boleh tolak dengan 200,000. Kalau kita ambil depan, 200,000 lebih ni, 200,000 lebih, boleh tak tolak dengan 600,000 lebih ni? Tak boleh. Sebab apa? Untuk tolak, kita kena ambil nombor besar, tolak nombor yang kecil. Okey, kita salin dulu nombor jawapan dia tu. Okey, 610,525 ringgit. Kita tolak dengan soalan dia yang kat depan sekali tu berapa. Kita letak dulu simbol RM. Okey, yang ni tak ada rumah sen kan. Jadi kita susun mengikut rumah nilai tempat dia lah. 0, 5, 7, 6, 4, 2. Okey. Buat dalam bentuk lazim, garis, bina, pembaris. Okey. Kita selesaikan dulu. Bermula dengan rumah Sa. Yang ni ingatlah. Ujung sekali sebelah kanan tu adalah rumah Sa. Okey. 5. 5 tolak sifar sama dengan 5. Sebab apa? Dia tak ada tolak sifar tu. Tiada ni nilai. Okey. Kemudian 2 tolak 5. Tak boleh sebab nombor 2 ni lebih kecil daripada 5. Jadi kita kena pinjam sebelah kiri. Jangan pinjam sebelah kanan. Sebelah kanan ni kita dah selesaikan masalah soalan tersebut. Jadi setiap kali pinjam mesti sebelah kiri. Okey, 5 kita pinjam 1 tinggal 4. Setiap kali pinjam 10. Tapi kita dah ada 2. Jadi 10 tambah 2, 12. Letak nombor 1 kecil kat tepi dia. Okey, 12 tolak 5. Berapa? 7. Tu dia lah nombor 7 bawah nombor 5. Ikut nilai tempat dia. Okey, 4 tolak 7. Tak boleh sebab 4 ni lebih kecil daripada 7. Pinjam dengan sifar sebelah dia. Tak boleh juga sebab tiada nilai. Okey, kita pinjam dengan 1. 1 pinjam 1 tinggal sifar. Sebelum kita pergi kepada rumah ratus tu, kita kena jadikan rumah ribu ni 10 terlebih dahulu. Jangan terus langkau nombor yang berada sebelah kanan dia. Okey, jadi barulah 4 ni pinjam dengan 10 tinggal 9. Jadi kat sini 10 tambah 4, 14. 14 tolak 7, tu 7. Okey, kemudian 9 tolak 6 sama dengan 3. Okey, sifar tolak 4. Tak boleh juga sebab dia tak ada nilai. Okey, pinjam dengan nombor 6. 6 pinjam 1 tinggal 5. Kemudian kat sini akan jadi 10. 10 tolak 4, 6. 5 tolak 2, 3. Okey, dapatlah jawapan dia. Iaitu 363,775 ringgit. Itu adalah jawapan untuk soalan yang tak lengkap. Okey, setakat ini sahajalah pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap murid-murid faham tentang apa yang kita telah belajar pasal berkaitan dengan tambah wang. Okey, bye.